Assalamualaikum murid-murid. Kembali lagi ke kelas Cikgu Lina. Hari ini kita akan masuk ke topik kesan udara yang bergerak. Okey, awak tahu tak ni gambar apa? Ini adalah gambar turbin angin. Okey. Sekejap lagi cikgu akan terangkan bagaimana turbin angin ini membantu dalam kehidupan seharian kita. Okey, ni gambar kita. Kita nampak tak udara? Tak nampak kan? Tapi sebenarnya ada udara di sekeliling kita. Okey, betul kita tak nampak udara, tapi kita boleh rasa tak udara? Boleh. Macam mana kita nak rasa udara? Okey, cuba sekarang awak pergi duduk depan kipas dan turn on the switch. Awak buka switch. Awak rasa tak sesuatu dekat muka awak, dekat tangan awak? Rasa tak? Rasa. Apa yang awak rasa? Awak rasa angin. Jadi, angin yang awak rasa tu, dia keluar dari celah-celah kipas ke? Tak. Sebenarnya, ia adalah udara yang telah bergerak. Jadi, udara bergerak, kita sebut dia sebagai angin. Okay, faham? Bila kita tak buka kipas, sebenarnya udara tu ada. Tapi bila awak buka kipas, bilah daripada kipas itu telah menolak angin. Jadi angin bergerak lalu menerpa ke muka awak. Awak pun rasa macam berangin. Jadi itu adalah salah satu kesan yang baik daripada angin, iaitu dia dapat menyejukkan badan awak. Betul tak? Okey, sekarang cikgu nak bagi awak tengok video mengenai kesan yang baik dan kesan yang buruk apabila udara bergerak. Michael bermain layang-layang di taman. Lihat betapa tinggi layang-layang tersebut terbang. Layang-layang boleh terbang tinggi kerana udara bergerak di sekeliling layang-layang tersebut. Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Walaupun kita tidak boleh melihat angin, kita boleh merasakan udara yang bergerak apabila angin bertiup. Angin boleh membantu manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Sebagai contoh, angin boleh menggerakkan perahu layar supaya ia boleh berlayar dalam jarak yang lebih jauh di laut. Angin juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan turbin angin di ladang turbin angin. Di rumah, angin di luar rumah membantu mengeringkan pakaian apabila kita menyidai pakaian di halaman. Walaupun angin adalah sangat membantu, kadang-kala angin boleh membahayakan manusia. Angin yang kuat di laut akan menyebabkan ombak besar dan membuatkan keadaan tidak selamat bagi kapal yang berlayar. Di darat, angin yang kuat semasa ribut boleh menyebabkan kerosakan teruk terhadap pokok dan bangunan. Okey, cikgu akan ulang semula dan tambah sedikit lagi mengenai kesan yang baik dan kesan yang buruk apabila angin bergerak. Okey, kita tengok kesan yang baik dulu. Angin dapat membantu layang-layang terbang tinggi. Okey, awak pernah tak main layang-layang? Okey, kalau awak nak main layang-layang, awak perlukan satu kawasan yang lapang dan berangin. Kalau tak ada angin, dapat tak layang-layang awak naik? Tak dapat, mesti dia akan berada di tanah saja. Okey, yang kedua, dapat menggerakkan kapal layar macam yang awak tengok dalam video tadi kan. Yang ketiga, menggerakkan turbin angin lalu menghasilkan tenaga elektrik. Tadi cikgu dah tunjukkan gambar turbin angin. Okey, apabila angin datang, lalu bilah pada turbin angin itu bergerak. Bila dia bergerak, dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Lalu tenaga elektrik ini dapat digunakan
oleh kita manusia untuk on barang-barang yang memerlukan elektrik seperti lampu, kipas atau caj telefon dan sebagainya. Dan yang keempat, ia dapat mengeringkan pakaian. Okey, untuk keringkan pakaian, awak perlukan cahaya matahari dan juga angin. Dua-dua dapat mengeringkan pakaian. Tetapi walau sebanyak mana pun kesan baik daripada angin, terdapat juga kesan yang buruk, iaitu angin boleh menyebabkan ombak besar. Okey, awak pernah tak dengar berita? Tajuk dia, seorang lelaki disyaki hilang di laut. Pernah tak dengar? Jadi ini adalah kesan yang amat buruk apabila angin tersebut menolak air yang tenang ini menjadi satu ombak yang besar, dan ombak ini akan menolak bot-bot kecil dan boleh membahayakan nyawa orang yang berada di atas bot. Jadi sila elakkan pergi ke laut apabila awak sedar bahawa angin kencang. Faham? Okey, dan yang kedua, ia membawa kerosakan pada pokok dan bangunan, terutamanya pokok dan bangunan yang tinggi. Okey, sekarang cikgu nak bagi awak homework pada buku aktiviti muka surat 72, 73 dan 74. Okey, kalau awak lihat pada muka surat 72, dia minta awak membuat lakaran kapal layar. Dia ada berikan alat dan bahan, iaitu span, gunting, batang aiskrim, kertas nipis, pita pelekat dan juga pensel warna. Jika awak ada keenam alat dan bahan ini di rumah, awak boleh bina model kapal layar ini, dan kemudian daripada model tersebut awak perlu buat lakaran. Lakaran tu lukis. Okey, lukis semula. Ini adalah contoh lukisan yang cikgu dah lukis. Setiap lukisan perlulah ada label. Contohnya, bawah ni adalah span. Kemudian dia punya layar, cikgu menggunakan kertas nipis, dan juga batang layar kita menggunakan batang aiskrim. Dan dalam bahan awak ada diberikan pensel warna. Jadi awak perlu warna cantik-cantik mengikut kreativiti awak. Dan awak perlu lakukan juga muka surat 73 dan 74. Dan hantar sebelum minggu hadapan hari Khamis. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.